Okey, salam sejahtera. Okey, sebenarnya saya tak berminat nak mencampuri urusan politik Malaysia. Seikhlasnya saya tak berminat nak campuri urusan politik Malaysia. Tapi sebagai rakyat warga negara Malaysia, saya berhak untuk menceritakan atau meluahkan isi hati apa yang ada pada saya. Okey, saya tak tengok kepada siapa yang memimpin, parti mana yang memerintah, dari konsep macam mana mereka akan bawa dasar-dasarnya. Tapi yang paling penting pada saya adalah bagaimana mereka nak mengendalikan Malaysia ini untuk menuju kepada masa depan yang lebih cemerlang, yang lebih berdaya saing, yang lebih menguntungkan rakyat Malaysia. Okey, sebenarnya bila kita tengok dalam Malaysia ini masalah utama yang berlaku adalah kita nilai upah atau gaji atau pekerjaan adalah masih minima sebenarnya. Bila kita tengok di luar negara, bila kita compare one to one dengan negara lain, sebenarnya nilai gaji yang pekerja di Malaysia tidak setimpal dengan apa yang sepatutnya mereka dapat dengan hasil kerja yang mereka buat. Okey, kita tak payah. Sebab setiap kerajaan sepatutnya menumpu ke arah ini. Bila ekonomi dari segi gaji pekerja okey dan mereka boleh menyumbang kepada ekonomi, pembelian barang, shopping atau menyimpan sebagainya, bank akan hidup, kedai-kedai akan hidup, berjalan bisnesnya dan secara automatik menguntungkan kerajaan. Problem masalah utama dalam semua isu ini adalah satu saja. Kenapa? Sebab kita terlalu membenarkan pekerja asing terlalu ramai di dalam Malaysia, sehingga peluang pekerjaan kepada warga lokal, warga tempatan adalah kurang. Okey, contoh dia, sebenarnya sepatutnya kita kena sebagai kerajaan patut meletakkan satu polisi di mana kita tetapkan untuk mana-mana syarikat beroperasi di Malaysia, kita benarkan mereka mendapat 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun tax free. Cukai, faham, cukai, tapi kita tetap akan mencukai juga untuk mendapatkan dana untuk kerajaan, tapi dengan cara lain. Fine. Dengan satu syarat, 95% pekerja daripada syarikat itu atau kilang itu atau sebagainya, industri itu mesti warga tempatan. 95%. Tak kisahlah daripada level level kola biru sehinggalah level kola putih. Sekarang, lepas itu yang lagi 5% mesti adalah warga asing, tetapi yang patut dilevikan dengan satu nilai yang kuat, agak berbaloi pada kerajaan. Jadi dengan cara ini mata wang beredar dalam Malaysia. Gaji itu akan dimakmurkan dalam Malaysia tanpa pengaliran keluar duit tu keluar ke negara lain. Masalah sekarang dalam kes sekarang ni, kita ambil contoh ni, kita ada TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Untuk satu company yang saya kenal, saya tak nak sebut nama company itu, mereka memindahkan dana dari Malaysia ke Indonesia setiap kali gaji untuk satu syarikat saja lebih kurang 400 juta. Itu satu syarikat. Kita ada berapa syarikat yang money transfer within Malaysia dengan Indonesia. Itu baru Malaysia dengan Indonesia, belum Malaysia dengan Bangladesh, belum Malaysia dengan India, belum Malaysia dengan Filipina dan sebagainya. Bayangkan berapa banyak pengaliran mata wang kita keluar, dan ini merugikan Malaysia. Jadi tidak merangsangkan ekonomi dalam Malaysia dan sebagainya. Itu yang kita perlu betulkan sebenarnya. Dengan cara kita betulkan benda itu, ekonomi kita betulkan, maka pentadbiran negara akan lebih stabil. Cerita dia, tak kisahlah siapa memerintah, isu dia. Yang kleptokrasi ke, yang songlap ke, rasuah ke tu, itu kita tangani satu demi satu. Kita ada banyak agensi dan semua agensi ni sepatutnya bebas dan tiada sekatan atau tekanan daripada politik. Itu satu hal. Tapi pada saya, patut kita mulakan dengan gaji dan juga pekerjaan di Malaysia. Contoh, saya ambil contoh ya. Kita ambil contoh, ada setengah organisasi yang besar yang melibatkan pendidikan kepada kanak-kanak, tetapi gaji pekerja, cikgu-cikgunya masih di bawah tahap minima yang ditetapkan oleh kerajaan. Yang ini satu masalah. Bila mereka tidak dapat cukup dana, cukup pendapatan, mereka akan buat second job, third job. Mana hasil tumpuan tu dah berubah, cerita dia. Kalau tumpuan mereka mendidik, mereka akan jadi hilang tumpuan pada mendidik sebab mereka nak cari income yang lain.
Okey, jadi kita perlu elakkan benda-benda ini. Benda-benda seperti ini kita perlu kurangkan. Okey, kita ambil pendatang asing. Pendatang asing yang beredar. Mereka bukan saja, okey, mereka bukan saja tidak menjana ekonomi dalam Malaysia sebenarnya. Mereka banyak habis. Dia orang menggunakan seminima yang boleh di Malaysia, tapi pindahkan semua dana-dana yang mereka ada ke luar negara, balik ke negara asal. Dan negara asal yang untung. Kita pergi. Bayangkan kita ambil cerita Indonesia yang berdaftar kalau tak silap saya lebih kurang dalam 3 atau 4 juta warga TKI, tenaga kerja Indonesia di Malaysia, lebih kurang kalau tak silap saya. Okey, fine, kalau salah tolong betulkan. Tetapi yang tidak berdaftar, yang masuk secara haram, lebih 8 hingga 12 juta. Bayangkan berapa banyak dia orang transfer keluar negara, sama ada melalui jalan yang betul atau jalan haram untuk hantar ke balik negara. Bayangkan berapa banyak setiap sen itu kita rugi, dari segi cukai, dari segi penggunaan yang lain. Bayangkan mereka berada di sini menggunakan subsidi yang ada dalam Malaysia. Bayangkan berapa banyak yang mereka gunakan. Saya pernah kenal satu orang warga Bangladesh, kalau tak silap saya lah, dia Bangladesh. Dia menggunakan cuma 300 atau 500 saja sebulan daripada pendapatan gaji dia yang bekerja tu, dan selebihnya dia hantar balik ke negaranya. Bayangkan. Sebab dia cuma penginapan disediakan oleh syarikat, tanpa perlu bayar apa-apa. Dia duduk dalam kawasan premis syarikat sama. Kemudian makan minum ditanggung oleh majikan. Dia cuma bayar sedikit ya. Yang habis tu cuma dia beli top up telefon, just calling kawan, lepas tu belanja makan kawan-kawan kalau dia pergi keluar pergi KFC dan sebagainya. Itu sahaja. Bayangkan. Tapi yalah, dasar-dasar yang ada dalam kerajaan sedia ada, tak kisahlah parti mana pun. Pada saya tak nampak lagi. Saya tak nampak lagi ke mana dia orang nak bawa negara ini. Kalau wawasan 2020, patutnya kita dah patutnya pada tahun 2020 ni kita dah going to that level sebenarnya. Kita dah patutnya, macam mana cakap, kita dah patutnya boleh menunjukkan bahawa kita ada satu kekuatan, momentum dari segi ekonomi dan juga. Sedangkan kita ada resources banyak. Negara selatan kita bukan ada apa-apa pun, tapi kenapa dia boleh bagi gaji pekerja yang tinggi dan ekonomi negara dia tinggi dan GDP dia tinggi. Bayangkan, syarikat-syarikat asing boleh bertapak di negara sana, di selatan tu. Okey, company-company yang dulunya berada di Pulau Pinang sebagainya, okey, company-company besar, kilang-kilang besar, banyak yang lari ke Thailand, banyak yang ke Rayong untuk industri, ke kereta sebagainya, dan banyak juga yang lari ke Vietnam. Saya pernah pergi Vietnam. Masa flight saya nak turun dekat Vietnam, saya nampak kilang-kilang yang terlalu besar, bangunan-bangunan kilang. Saya membayangkan satu masa dulu ini kawasan perang, ini kawasan yang bermasalah. Tapi bagaimana mereka merubah? Mereka bekerjasama dengan banyak negara, antaranya dengan Jepun, dengan Korea, dengan China. Okey, tak ada masalah. Mungkin orang kata jual negara sebagainya. Okey, fine, tak ada masalah. Tapi dia orang menggunakan apa yang ada. Dia orang memanfaatkan ruang yang ada. Dia orang menjadi satu kuasa yang dulunya Malaysia pernah ada kuasa tu. Kuasa productivity. Gitu dia. Kalau anda pergi ke Pulau Pinang sekarang, anda pergi Bayan Lepas, apa yang anda nampak? Banyak kilang-kilang besar yang satu masa dulu berada di Pulau Pinang telah tutup. Cukup banyak. Saya tak ingat apa nama-nama kami, tapi bila saya naik motor itu hari, saya round belah sana, saya nampak sendiri beberapa. Jadi itu yang kita patut elak, pengaliran dana, pengaliran syarikat-syarikat. Baik dulu mereka kutip cukai buat industri kat sini, kemudian dialihkan sebab bukan banyak orang kata mereka mengalihkan industri ini kerana nilai gaji dekat Malaysia makin tinggi. Bisnes kena macam itu. Tapi kena faham, bukan sebab itu saja. Sebab resources, sumber, bukan kerana itu. Tapi kerana ekonomi, kerana polisi-polisi kerajaan yang tidak tepat. Kita perlu ubah. Kalau kita nak berjaya, Malaysia ni nak berjaya, kita perlu ubah polisi, kita perlu ubah cara kerja. Dari segi technicality lah sebenarnya. Okey, saya pergi di banyak negara. Saya dapati tenaga kerja kita Malaysia educated. Walaupun SPM, walaupun SRP, tak kisah. Tapi mostly educated. Bila kita bagi bila kita bagi training, kita bagi sekali saja training. Tapi kalau kita bagi pada contoh, kalau bagi pada warga asing ataupun
Di negara lain kita kena bagi 2-3 kali training. Okey. Masa saya berkhidmat dengan satu company dulu, okey. Saya pernah buat macam ni. Bila saya training di Malaysia, syarikat cawangan di Malaysia, memang mudah orang faham teknologi apa benda yang kita nak bawa. Tapi bila saya pergi ke India contohnya, memang mereka lembab sikit dari segi tu. Kena ulang 2-3 kali. Itu kelebihan Malaysia. Tapi Malaysia ni tak utilize. Saya tak nampak apa yang kemelut politik yang tu mengarutlah pada saya. Kita tak nak campur lah. Itu semuanya masing-masing ada kepentingan masing-masing. Cuma pada kita sebagai rakyat, apa yang kita nak? Kita nak mudah kerja. Mudah membeli rumah. Kita tak nak ada loan banyak-banyak. Kita tak nak ada Kita tak nak ada hutang. 70%, 80% rakyat Malaysia berhutang. Kad kredit yang paling utama. The second one is hutang kereta. Hutang kereta tu sampai 10 tahun. Kereta dah jahanam. 9 tahun, 7 tahun kereta dah jahanam. Sedangkan kalau dekat negara lain, kita habis-habis kuat pun, kita berhutang 3 atau 4 tahun je kereta. Tapi di Malaysia sampai 9 tahun. Saya dengar ada ura-ura nak institusi kewangan nak createkan sampai 12 tahun. Bayangkan kita bayar kereta. Contohnya kita membayar hutang kereta pada kadar yang harga contohnya rendah. Tapi kita memakai kereta itu sampai nak runtuh. Teruk betul. Jadi kita kena ubah cara, kena ubah sistem, kena ubah sikap. Macam mana kita nak buat? Sebenarnya dasar itu datang daripada kerajaan, datang daripada pemerintah, datang daripada kuasa-kuasa yang mentadbir negara. Kalau mereka tak menentukan dasar-dasar yang betul, yang terbaik sampai sudah, kita tak akan betul. Kita kena buat satu perubahan. Okey, contohlah. Ketirisan paling teruk dalam kerajaan adalah dari segi perolehan aset-aset yang berkaitan dengan kerajaan. Contohnya, ada kes dulu dalam jawatan audit negara, beli screwdriver harga RM250, sedangkan boleh beli jenama Stanley tu boleh beli dekat kedai hardware pada harga yang bawah RM50. Tapi rasuah, ketirisan dan juga benda tu kalau kita dapat tangani yang itu bercampurkan dengan kita bagi naikkan ekonomi dengan dasar-dasar ekonomi yang bagus, I think Malaysia boleh pergi jauh. Malaysia boleh pergi lebih jauh daripada negara lain. Bayangkan kita pernah berada di depan satu masa dulu, sekarang ni kita di belakang pula. Korea Selatan satu masa dulu di belakang kita. Jepun memang di hadapan kita, tapi kita kejar dia masa tu one to one. Tetapi akhirnya sekarang ni kita ketinggalan. Tak payah jauh lah. Kita ketinggalan dengan Vietnam. Kita ketinggalan dengan Cambodia. Bukan saja dari segi sukan. Bukan. Tetapi dari segi ekonomi. Paling menarik sekali bagaimana ekonomi kita sebenarnya, kita ambil nisbah daripada saiz negara dan juga ekonomi negara, kita compare one to one dengan Indonesia, kita pecahkan. Kita ada 30 juta lebih penduduk. Indonesia ada 300 juta penduduk. Dengan tanah yang luas macam itu, Malaysia macam ini, kita bagikan nisbah 1:10. Dan kita akan dapati bahawa Indonesia jauh ke depan dari kita. Indonesia memang akan jauh. Dalam masa beberapa tahun ni, saya berani jamin, Malaysia akan meninggalkan Malaysia 5 langkah ke depan. Bayangkan bila Jakarta Baru berjaya dibuat di Kalimantan. Trafik, gempa bumi kurang, sebagainya. Semua tu ekonomi, dia akan merangsang ekonomi di Borneo itu sendiri. Jadi apa yang tinggal pada kita? Di Malaysia. Semua kita sebenarnya mungkin Sabah Sarawak kita untung di situ sebab oil and gas dan sebagainya. Brunei akan untung dengan limpahan daripada ekonomi Jakarta 2. Tapi dari segi kita Malaysia ni, kita ketinggalan sebab dia ada tanah yang banyak. Dia boleh benarkan company, kilang, syarikat-syarikat besar untuk buat kilang, buat industri. Bangunkan the whole Jakarta 2. Bangunkan the whole Indonesia baru di Kalimantan. Sedangkan Kalimantan cukup resources banyak, balak ada, galian ada, industri minyak ada, segala-galanya ada. Tapi kita yang ketinggalan. Cuba tengok kalau Indonesia berjaya buat dekat sana dan kita tak ada buat apa-apa di sini. You ingat pelabur nak duduk dekat Malaysia? You ingat pelabur nak buka kilang lagi dekat Pulau Pinang, Johor, KL, Shah Alam? Tak payah jauh lah.
Kita tak boleh nak kembangkan industri-industri tu. Di Kuantan contohnya China yang telah kontrol tu. China pun kalau rasa pasal pelabuhan je, kalau tidak dia takkan datang. Baik dia orang pergi ke Kalimantan. Ada sana lubuk lagi banyak dengan satu gaji, bukan setakat gaji yang murah tapi tenaga kerja dan juga resources. Polisi Indonesia dah ubah polisi negara dia. Dah memberi peluang kepada banyak negara lain yang mengubahkan sistem dia. Kita tengok kalau kita tak betul strategi, saya rasa susah kita nak ke depan. Apa yang kita patut buat ialah betulkan balik. Okey, kalau nak katakan, ada orang kata kita kena pro Barisan Nasional. Okey, ini cerita bukan cerita politik. Okey, saya nak tahu. Sebab Barisan Nasional ada 60 tahun pengalaman memerintah. Okey, 60 tahun pengalaman memerintah tapi tak ada nampak hasil yang betul-betul boleh kita banggakan. Satu hal juga. Okey, katalah kita ada, dia orang kata PAS memerintah Kelantan 30 tahun. Okey, cantik tapi tak ada juga hasil. Contohnya, kita ambil lah PKR atau contoh yang lain-lain. Sama jugalah. Ini bukan cerita politik. Video ini bukan dibuat untuk politik. Video ini ialah untuk rakyat Malaysia berfikir, guna otak dan kita ubah. Macam mana kita nak ubah negara kita untuk menjadi lebih baik? Kita kena berdaya maju, kita kena bersaing, kita kena tunjukkan we are the leader. Kita boleh membuat semua sekali. Jangan tunggu orang lain nak kata. Jangan dipelekehkan oleh orang lain. Kita ubah diri kita dan pastikan kita boleh berubah. Sekian, terima kasih.